Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahibi hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 34 pada baris yang ke-9 daripada atas ke bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan ada pun sunat pada mengerjakan haji itu amat banyak. Jadi perkara-perkara sunat di dalam ibadat haji ni molek kalau kita rujuk balik kepada kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang tinggi, yang perbahasa dia banyak. Kerana di sini dia kata pekerjaan sunat dia ialah haji tu banyak sangat. Jadi faham dah tu. Setengahnya maksud kata bila banyak sangat, banyak dosa ni amat banyak. Jadi maksud katanya kitab ni dia tak nak membahas ke banyak perkara lah. Moga kitab kita orang panggil asas. Jadi dia ambil setengah daripada perkara. Kalau hak rukun, kalau hak benda wajib tu tak apalah. Moga dia tu tak banyak. Ni dia hak tu tak dapat tidak dah untuk kita ketahui nak buat ibadat haji. Hak ni, hak sunat ni, hak tambahan supaya ibadat haji tu lebih sempurna. Kemudian banyak pula gak. Jadi sebut sedikit daripada dia lah. Paling tidak kita tahu dah sedikit sebanyak benda-benda hak sunat di dalam ibadat haji dan umrah. Setengahnya daripada benda sunat itu didahulukan haji atas umrahnya. Ni sunat. Hak di antara sunatnya juga ialah kita mendahulukan ibadat haji daripada ibadat umrah kita. Muka surat 34 baris ke-9 daripada atas. Didahulukan haji daripada umrah, maka dinamakan haji ni dia panggil haji ifrad. Kita buat haji dulu, barulah kita buat umrah. Dipanggil dengan haji ifrad. Inilah yang afdalnya. Afdal maksud kata aksarus sawab, hak paling banyak pahalanya beginilah.
kita buat haji dulu, barulah kita buat umrah. Maksud kata kalau kita nak pergi buat umrah dulu, baru nak pergi buat haji pun boleh. Tapi hak moleknya buat haji dulu. Yang dinamakan dia dengan ifrad. Inilah yang afdalnya dan tiada atasnya, atas haji ifrad ni. Tiada wajib apa? Tiada wajib dam. Tak wajib nak kena bayar dam. Dan lagi haji tamattu' namanya, iaitu apa haji tamattu'? Iaitu yakni wajah ni maksudnya jalan ni orang mendatangkan haji itu 3 wajah. Dan tiada ada atasnya dam, dan lagi haji tamattu' namanya. Dia cakap begitu ni. Dan haji tamattu', apa haji tamattu'? Namanya iaitu serta dipanggil ke haji tamattu'. Iaitu kita baca dulu. Yakni wajah, yakni jalannya orang mendatangkan haji itu 3 wajah. Ni dia berayak ke kita balik. Jadi hak moleknya haji dulu baru umrah. Jadi dia mari terai balik ke kita, buat haji ni 3 keadaan. Yang pertamanya ialah ifrad. Iaitu ifrad seperti yang tersebut dahulu, iaitu kita buat haji dulu baru kita buat umrah. Nama dianya haji ifrad. Kedua, tamattu'. Apa tamattu'? Iaitu dikerjakan umrah pada bulan haji. Kemudian ia seorang haji pada tahun itu juga. Dia buat umrah dulu. Dia buat umrah pada bulan haji. Kemudian ia baru buat haji. Ni baru tamattu'. Tu namanya tamattu'. Tamattu' maksud kata kita bersedak lah. Kita buat umrah pada bulan haji, hak sama. Lepas tu kita buat umrah dulu pada tahun yang sama pula tu, buat haji umrah. Kalau tahun lain-lain tu tak apalah. Maka iaitu haji tamattu' ni, iaitu wajib atasnya haji tamattu' ni kena bayar dam. Bayar dam tu pada orang yang lain daripada ahli Mekah. Jadi kalau orang ahli Mekah dia buat haji tamattu', tak kena bayar dam. Atau yang hampir dengan Mekah, maksud kata orang hok Mekah dan orang hok hampir dengan Mekah buat haji tamattu' tak kena bayar dam. Dengan syaratnya, adalah beberapa syarat-syarat dianya. Cuma tak diperincikan di sini. Dia kata dengan syaratnya, syarat haji tamattu'. Dan ketiganya haji qiran. Cuma di sini dia nak beri tahu pada kita, dia nak beri tahu kepada kitanya secara umum dulu, ifrad, tamattu' dan yang ketiga wajah, ketiganya ialah haji qiran. Iaitu apa haji qiran? Ihram dengan haji dan umrah sekali. Dia buat kerja ihram, maksud kata niat nak mengerjakan ibadat haji umrah tu dia buat sekali. Maka memadalah keduanya haji dan umrah tu dengan satu tawaf dan satu sa'i. Moga dia buat sekali dah. Dia niat sekali nak buat saat ni. Bila dia niat nak buat sekali, maka kira dah lah. Kira bagaimana kena buat 2 kali tawaf kau. Maksudnya 7 kali 7 kali. Sa'i pun kena buat 7 kau. Dia kata memadalah keduanya haji dan umrah bila dah kita niat haji qiran dengan satu tawaf dan satu sa'i. Satu tawaf ni maksudnya 7 kali tawaf, dan satu sa'i itu dengan makna 7 kali sa'i. Pergi daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Dan sekali bercukur, seperti diniatnya. Bagaimana? Niat bagi haji qiran, nawaitu hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala.
maka itu pun wajib damnya juga. Kena bayar dam juga. Jadi hak tak kena bayar damnya, dah hak moleknya ialah haji ifrad. Ni. Sesat di situ. Jadi niatnya nawaitu hajja wa ahramtu nawaitu hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Kalau niat haji saja, buat haji dulu baru buat umrah, hati ajadah gitu. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau saja buat umrah dulu, maka niatnya nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Hak ni cara niat untuk kedua-dua. Maka itu pun cara buat haji kira ni pun wajib dam. Buat haji ifrad lama duduk dalam ihram berbanding dengan haji tamattu' dan qiran. Jalanlah. Jika bukan orang yang hadir di dalam tanah haram. Jadi dia kata hak kena bayar dam ni pun sama juga. Kalau orang tu bukan orang tanah haram, tanah haram Mekah. Tidak hadir pada tanah haram Mekah. Dan tiada kembali ia seorang tu ke miqat dahulu daripada wukuf di Arafah. Maksud katanya kalau dia kembali sebelum daripada wukuf di Arafah tu, dia pergi pula kepada miqat. Miqat makan ni itulah. Dia kembali pula pada miqat dia, maka tak kena bayar dam juga. Jadi maksud katanya hak kena bayar dam kira saat itu ada keadaan situasi-situasi juga. Dan setengah daripadanya sunat haji. Dia kecil mudah ya. Dia nak ayat katanya sunat buat dengan kiran, sunat buat dengan ifrad. Daripada kita buat tamattu', daripada dia buat kira tu molek buat ifrad. Hak tu hak sunatnya. Tu di antara sunat dia. Dan setengah daripadanya sunat haji lagi mengucap talbiyah. Benda ni semua benda boleh kita kata ke orang haji tu tahulah. Cuma kalau kita kata apa benda sunat dalam haji, lepas tu nak sebut tu mungkin saya tak tahu. Padahal dia tahu, cuma dia tak tahu kata apa yang dia tahu tu benda sunat. Nampak? Dia tak tahu kata hak benda dia tahu masalah nak kena buat ifrad, nak kena talbiyah semua ni, tak tahu kata dia tak bahagia nak kira ke benda tu. Ni kita kira balik ni. Mengucapkan talbiyah iaitu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tu sunat duk baca talbiyah 3 kali berturut-turut. Labbaik Allahumma labbaik 3 kali. Kemudian maksud kata kita terima seruan daripada seruan Allah Ta'ala. Kemudian daripada berniat ihram, lepas pada kita niat ihram dah lah. Niat ihram pada miqat dia tu. Kalau tak niat ihram pada miqat agak, kena bayar dam. Sebab niat ihram pada miqat tu wajib. Dan membanyakkan dia selama-lama ia seorang di dalam ihram. Mana kita dalam ihram maksudnya tak lepas lagi ihram haji umrah tu, maka selama itulah sunat kita duk sebut talbiyah ni. Dan sunat pula ia seorang mengucap solat atas Nabi. Solat ni selawat lah. Solat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti solat, yakni solawat di dalam tahiyat. Yakni apa solawat dalam tahiyat? Iaitu kita panggil dengan selawat Ibrahimiyah. Sunat kita selawat ke baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita tadi di dalam ibadat ihram. Kemudian daripada 3 kali talbiyah, ada waktu yang dikhususkan ni selawat ni. Maksud katanya bila kita sebut 3 kali talbiyah labbaik Allah tadi, sunatlah kita pula selawat, iringi dengan selawat. Dan mengucap pula kemudian daripadanya daripada selawat, kita ucap apa? Doanya
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ni doa mudah lah ni. Doa yang mana boleh kita katakan semua orang boleh baca lah rasanya. Kecuali orang tak biasa sangat lah tak boleh nak baca tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia mungkin makna pun mungkin ramah hok tahu. Ya Allah, aku minta ke kamu dengan redha kamu dan syurga kamu. Minta tolong kamu dengan redha kamu dan dengan syurga kamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta jauh dengan kemurkaan dan neraka kamu. Itu sunat. Dan setengah daripadanya sunat lagi, sembahyang 2 rakaat sunat ihram jika bukan waktu tahrim. Ada qaid. Qaid ni maksudnya gantungnya lah. Kata suruh sembahyang sunat ihram ni kalau tidak waktu tahrim. Maksud kata kalau waktu tahrim tak boleh lah. Ibaratnya begitu. Maksud katanya kalau tidak waktu tahrim, kalau dalam waktu kita ihram tu waktu tahrim tak disunat lah. Sebab dia kata sunat solat ihram saat ni ketika kalau tidak waktu tahrim. Bila nak solat ihram ni dia dah kemarin ke kita. Setelah daripada kita mandi sunat ihram, kita solat ihram, solat sunat ihram, kemudian kita niat ihram saat ni tu tak kala kita nak menuju dah kepada Mekah. Dak musannif ayat dah kemarin tu ke kita. Dan memakai 2 kain. Sunatnya. Sunatnya pakai 2 kain. So kain hok atas ni, so kain kain pakai dan kain ridak ni. Dan 2 na'al, 2 selipar yang baru keduanya kain dan selipar kita saat ni. Nak hok baru. Kalau hok lama pun boleh, tapi hok moleknya sunat baru. Supaya dengan pakaian pada waktu hari raya ni. Sunatnya hok baru, hok comel sekali. Ia berbeza dengan pakaian semasa mana kita nak solat istisqa minta hujan. Solat istisqa maka tak dituntut kita pergi dengan pakaian baru. Dituntut di atas kitanya pakai pakaian pekerjaan seharian kita. Kita pakai lagu mana maka kita pergi solat istisqa tu gitulah dia naknya. Jadi nak ayat kata pakaian ni dalam kita nak buat ibadat ni pun ada berbeza-beza. Bukan kata semua situasi sunat pakai baju baru apa semua. Ada. Sebab tu orang panggil bila kita belajar ni dia kita buat tu di atas kata tuntutan syarak, pahala dah lah. Ni besarnya bila belajar ni. Bila ada ilmu ni. Sebab tu Allah Ta'ala nyata khusus. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Bukan nak suruh jawab. Tetapi Allah Ta'ala nak ayat kata soalan sendiri. Nak kata sendiri, kata tentu tak sama orang belajar dengan orang tak belajar. Orang tahu dengan orang tak tahu. Tak supaya kalau kata ibu bapa dia dia duk marah ke anak kau umpama kamu tengok tu anak jiran sebelah umpama ni dia mengaji sungguh dulu kamu tak mengaji sungguh dulu mu tengok sama kau dak mengaji dia dia bukan nak suruh kita jawab tapi nak seolah kata dia nak sindir kita nak suruh kita terasa kata bapa tak belajar sungguh umpamanya jadi begitu jugalah dengan orang panggil Allah Ta'ala nyata ke adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu. Bukan Tuhan nak suruh kita jawab kata tak sama. Tapi tentu sekali tak akan sama. Tu Tuhan nak beri kita reti bahawasanya suruh kita tutup sebenar dengan kita ni belajar. Dan setengahnya sunat lagi mengangkat ke suaranya dengan talbiyah. Sunat angkat suara. Dia zikir ni ada hak sunat kita perleher, ada hak sunat kita mengangkat. Kalau kata zikir pas maya tu tak sunat pun kita nak mengangkat. Kecuali atas imam untuk nak mengajar ke makmum dia. Maka disuruh ke dengan mengangkat suara atas dasar nak mengajar.
Tapi kalau kata hak bersoarangan kita ni, dak atas hukum kita nyo, sunat kita perlahan saja, tak perlu nak suruh kuat-kuat. Gitu. Jadi maksud katanya dipakai ibadat ambil peranan. Di orang panggil zikir, ada zikir tertentu dengan ibadat kita. Solat orang panggil istisqa dengan solat gerhana, dengan solat hari raya. Lain-lain belaka tu. Dak dengan cara khutbah dia hari raya, raya puasa, Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Lain juga, lain pada isi kandungan khutbah dia. Kalau kata Aidil Fitri dituntut atas imam saat ni tu sunat pada menyatakan perihal zakat. Nak suruh tagrib dan tarhib pada masalah zakat. Kalau raya korban, orang tak suruh kecek bab zakat, orang suruh kecek bab apa pula? Bab korban. Lepas tu nak kecek apa-apa hak lain tu ikutlah. Yang penting sunat atas kita saat ni tu, bila kita jadi khatib, benda tu kita kena sebut. Tengok halusi ni. Nampak? Lepas tu tengok pula pada bilangan nombor. Pada bilangan nombor tu ada juga tu. Sebab tu dia disebut sini sunat kita talbiyah 3 kali, labbaik Allahumma labbaik. Lepas tu dia kata, musannif kita kata apa? Sunat selawat lepas pada tu. Kemudian berdoa. Tengok. Sama Nabi SAW suruh kita lepas pada semaya tasbih, tahmid, takbir. Ada bilangan? Ada. 3. Jadi di bilangan tu memberikan orang panggil makna khusus pula. Kalau kita buat kira logik-logik kak, alah banyak tak apalah, alah kurang jangan. Tak. Dia beri nombor tertentu. Ada hikmah dia dengan nombor tadi, dengan ibadat kita, bilangan tadi. Supaya Nabi SAW ketika mana pergi Badar, kira. Sebab tu kita sekarang tahu berapa orang tentera Badar ni. Nabi SAW kira, ya Rasulullah ada 313 orang ya Rasulullah. Nabi kata suka. Apa suka? Tafaul dengan tentera Nabi Daud, tentera Talut lawan Jalut. Ambil tafaul di sana. Itu nombor. Sebab tu buat perkiraan belaka. Hari buat perkiraan, nombor buat perkiraan. Orang-orang yang reti dengan hikmah ni, dia faham. Satu ketika kita pergi ziarah di Fatani tu. Ada sepondok tu, dia orang panggil kawasan dia tu, dia takung lah, dia takung ni. Kalau kata ni bukit-bukit, dia duduk di cerung bukit tu. Jadi katanya seorang baba, dia kata ni molek ni. Molek buat pondok sini ni. Kalau kita buat pondok tu atas bukit tu lah moleknya. Kalau hujan mari tak banjir apa semua. Tapi bila pondok tu duduk di bawah gini, di wadi dia tu, di lereng bukit saat ni, dia kata molek. Kalau kita duk mikir apa molek, dia ambil serupa dengan Mekah. Mekah tu di antara tempat tu puai. Lagu mana? Orang panggil tanah Mekah. Dia duduk bawah ni. Dia bukan di atas tu, duduk bawah. Sebab tu berlaku banjir apa semua dulu tu. Menjadi ke tempat tu puai. Tu dia kena belajar lah tu ilmu hikmahnya. Kena belajar dengan guru dia kat kita faham lah. Boleh. Dan setengahnya mengangkat ke suaranya dengan talbiyah. Sunat akak suara. Nak ayat kata ada tutur khusus kita akak suara ni. Selama ada belum tahallu. Dia tahallu gak tak ada tutur dah lah. Atas kita saat ni. Untuk talbiyah. Supaya kita sekarang nak talbiyah. Boleh. Tapi tak ada tutur lah. Tutur khusus. Supaya kita nak takbir raya. Boleh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh moga tu atas dasar nak takbir, nak membesarkan Allah. Kalimah tu kalimah syahadah pula. Tapi orang panggil tak dituntut. Takbir raya tu selain daripada waktu dia. Di sana kita mengajilah adanya takbir muqayyad, adanya takbir mursal. Di takbir hari raya tu. Kalau kata Aidil Fitri, dia hanya ada takbir mursal mula daripada malam raya sehinggalah kepada kita imam tu takbir solat hari raya. Habis itu. Adapun
apa nama ni, Aidil Adha, dia ada apa nama ni, takbir mursal seperti mana takbir Aidil Fitri, dan dia ada satu lagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni maksudnya sunat takbir tu mengiringi ibadat solat kita sebelum pada zikir lagi. Sunat kita mendahulukan takbir tadi. Mula daripada hari Arafah 9 Zulhijjah hingga habis hari tasyrik. Tu. Dan sunat membaca khutbah pada hari yang ketujuh. Sunat pada 7 Zulhijjah lah ni. Tak hari ke-8, hari ke-9, hari ke-7, hari ke-10 Zulhijjah belakang lah ni. Belakang dah. Selama belum tahallul dan setengahnya sunat masuk ke Mekah dahulu daripada wukuf di Arafah. Sunat kita masuk dulu Mekah. Sebelum daripada kita wukuf di Arafah tu, kita pergi masuk Mekah dulu. Ni. Lepas tu kita ikut orang rombongan ni enggak. Dia mau buat gitu, kita buat gitu lah. Ni kita nak buat kod lagu lain susah. Moga kita ikut orang. Tapi yang pentingnya bila kita tahu dah. Dia tentu akan maklum. Ni, tentu akan maklum kita ni bila sampai ke Mekah. Kita ni akan ke Mekah dulu ke, kita akan terus ke Arafah ke, dia akan maklum. Cuma di sana bila dia maklum kata, kita akan ke Mekah dahulu sebelum kita pergi ke Arafah, katakanlah. Maka pada waktu tu kita kena niat tu. Niat di atas tuntutan sunat di situ, kita ke Mekah dahulu sebelum kita pergi ke Arafah. Orang lain masuk Mekah juga dulu sebelum pergi ke Arafah. Kita pun masuk Mekah juga dulu sebelum pergi ke Arafah. Kita dapat pahala, demo tak dapat pahala. Apa? Sebab demo tak hitung ke benda tu atas benda yang dituntut sunat. Kita memang duk cedek dah atas tuntutan sunatnya begitu. Supaya dapat tawaf kudung. Tu alasannya. Orang pergi Mekah dia tak ada hak tak tawafnya goleknya. Orang pergi Mekah dulu sebelum pergi ke Arafah ni, dia akan tawaf kudung lah. Sebab tu orang panggil tahiyat masjid bagi Mekah. Tahiyatul masjid bagi Kaabahnya, bagi Masjidil Haramnya ialah tawaf. Tahiyatul masjid bagi kita masuk masjid mana-mana masjid ialah solat. Sebab tu orang Mekah. Orang Mekah ni, orang Madinah ni dia kejar orang Mekah. Dia kejar ibadat bulan Ramadan, tarawih. Orang Mekah tiap-tiap kali 4 rakaat solat tarawih, buat 2-2, rehat sebentar, ya memang sunatnya begitu. Tarawih ni maksudnya bukannya kita buat bersegera, nak buat dalam keadaan rehat. Jadi dia tawaf. Orang ahli Madinah ni duk fikir macam mana kita nak menandingi ke orang panggil amal ahli Mekah. Tu kita ni bukan duk fikir macam mana nak menandingi amalan masjid mana-mana. Kita duk fikir macam mana nak menandingi cepat habis solat. Boleh Ramadan, cepat habis solat. Boleh pedah. Nak biar jemaah ramai, cepat habis jemaah ramai masjid kita. Silap kefahaman kita ni, kefahaman rosak. Kefahaman hak lari daripada kefahaman salafun soleh. Maka mereka ahli Madinah, dia tiap kali hak ahli Mekah tu 4 rakaat sesah tawaf, mereka tambahkan lagi dengan 4 rakaat. Ganti orang ahli Mekah saat ni tu duduk orang panggil tawaf, demo hak di Madinah ni buat pula 4 rakaat. Sebab tu orang ahli Madinah, amal ahli Madinah ni berapa rakaat sembahyang tarawih? 36. Tak. 36. Kita ni hak 20 nak ejah hak 8. Kok lagi akan datang buat 2 tak tahu. Bukan nak usaha ke banyak orang kita ni. Usaha bagi nak kurang semua ibadat kita. Ibadat kita saja tak apa, ibadat orang pun kita nak kurang supaya ibadat kita rugilah kita. Dan setengahnya masuk ke Mekah dahulu daripada Arafah supaya dapat tawaf kudum. Dan sunat membaca khutbah pada hari yang ketujuh. Sunat baca khutbah. Kemudian daripada sembahyang zuhur, waktu tu sunat baca. Demikian lagi membaca khutbah pada hari Arafah di Masjid Ibrahim nama dia. Ni hamba tak boleh nak huruf panjang tak boleh ni. Moga kita ibadat haji tu kita tak nampak lagi suasana orang buat macam mananya. Tahu lebih-lebih kurang. Hak umrah tu pergi duk buat dah. Hak ibadat haji ni. Kalau pergi buat agak jadi kau nampak tu sedap lah dengan
amalan orang hok dok buat sekarang tu. Kita boleh banding-banding. Sekarang ni kita tahu hak sunat, hak asal je lah. Hak orang buat macam mana, Allah alam lah. Tu orang haji pula kan ayatnya. Betul Ustaz. Memang orang baca khutbah tu hari Arafah di Masjid Ibrahim. Umpama. Jadi kuat lagi hak kita ayat ni. Maksud katanya kita faham kata kekal lagi di Masjid Ibrahim. Dahulu daripada sembahyang zuhur. Ada zuhur lah salawat tu. Sebelum daripada sembahyang zuhur. Khutbah saat ni tu. Dan mandi sunat ihram lagi di antara hak sunatnya. Mandi sunat ihram ni dia sebut dah hari tu pun. Ni dia sebut suku berkaitan dengan sunat-sunat haji, umrah. Dan mandi sunat dukhul Mekah, dia mandi sunat ni banyak. Sebab tu orang perempuan ni warna mari haid nifas pun dia boleh mandi ni. Gatal ni boleh mandi. Mandi sunat ihram, mandi sunat dukhul Mekah. Nak masuk Mekah ada sunat juga mandi. Dia mandi sunat wukuf di Masy'aril Haram. Kita ada wukuf di tempat Masy'aril Haram tu. Sunat mandi pula. Tak tahulah di sana tu ada tempat mandi ke taknya. Kena tanya orang sana ada tempat mandi ke situ tu. Hak sekarang ni. Dia mandi pada tiap-tiap hari kerana melontarkan jamrah hari tasyrik. Nak pergi lontar. Bila masuk waktu dia melontar zuhur ni. Dia ayat dah kemarin tu. Jadi tiap-tiap kali kita nak pergi lontar 11, 12, 13 tu sunat kita mandi dulu. Banyak mandi tu. Berapa jenis mandi dah tu. Sunat ihram, masuk Mekah, mandi wukuf Masy'aril Haram dia. Dia mandi pada tiap-tiap hari saat ni. Pak semua hak disebut sini. Kalau kita nak suku ke pula kat, jadi ni lah. Sebab apa? Sebab kita suku ke dengan hari saat ni. Pak tu sebab kita kira sekali 3 hari tu. Kalau kita kira suku hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 kat. Jadi ni je ni. Dan ziarah ke Madinah ni sunat juga kita ziarah ke Madinah. Dia buat ibadat haji tak pergi ziarah ke Madinah. Tak ada adab. Hak lebih teruknya bila dihukumkan maksiat dengan ziarah ke Madinah. Allah. Hak ni terlebih lagi lah kejinya. Orang nak pergi ziarah ke Nabi SAW, dia kata perjalanan musafir itu perjalanan hak maksiat, hari jamak qasar. Allah. Berani orang lah ni berani. Ulama dulu tak ada ayat tu. Bahkan dituntut kita ziarah ke Madinah ni. Supaya sekarang kalau ziarah kubur gak, dia kata khurafat lah, syirik lah. Jangan gaduh. Khurafat, syirik ni benda besar kita hukum bagi orang Islam. Dah ada pusu atas kubur, ada pusu pun nak macam mana? Bukannya syarat kata wajib nak kena hancur ke pusu kalau ada naik pusu di pada perkuburan. Tak ada. Biar begitu je lah. Enggak orang bukan pergi semua pusu, pergi semua kubur, orang ziarah kepada ahli ulama aulia illah terlebih lagi. Ziarah ahli ulama aulia illah, permakaman orang aulia ni. Kalau kata ziarah kaum kerabat kita hok meninggal, orang perempuan tak dituntut nak ziarah kubur orang perempuan ni. Bahkan makruh dia nak bawa pada haram kalau yakin bawa pada meratap. Dah. Supaya perangai jahiliah. Tapi orang perempuan dalam kitab, cuba tengok dalam I'anatul Talibin baik dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i mazhab kita ni, orang perempuan bila bernazar nak pergi ziarah ke kubur alim ulama aulia illah, maka dikira ke nazar dia wajib dia kena pergi ziarah. Gitu. Ni kita pergi ziarah maka wali tu syirik. Gaduh. Pusu. Go tu anak-anak tu lah. Kau panggil apa? Dan ziarah ke Madinah. Jadi sunat kita ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah ni mulianya Madinah apa? Mulianya Madinah sebab ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak mulia Madinahnya. Bahkan berlaku khilaf dalam mazhab Maliki dengan dibanding dengan mazhab-mazhab lain. Mazhab Maliki cuba tengok dalam kitab Nurul Zalam, syarah bagi Aqidatul Awam. Mazhab Maliki seafdal-afdal tempat ialah Madinah.
Mazhab lain seafdal tempat kita mazhab Syafi'i pun apa. Kalau orang tanya mana seafdal tempat, Mekah baru Madinah. Tapi cuba tengok dalam kitab tu lah. Dia kata perbahasan khilaf tadi, mana tempat lebih afdal di atas muka bumi ke, di langit ke, Mekah ke Madinah, berlaku khilaf itu ialah pada nisbah keumuman. Umumnya negeri Madinah, umumnya negeri Mekah. Adapun dari nisbah tempat disemadi ke jasad semulia-mulia makhluk Nabi SAW, maka itu tidak ada khilaf pada selebih-lebih tempat di atas muka bumi, ada langit apa semua, hak itulah selebih-lebih tepatnya. Apa ni? Tu kisah Isra' Mi'raj tu. Nyabak apa Nabi SAW Isra' Mi'raj ni? Seingat kami benda ni diceritakan oleh guru kami Syekh Nuruddin ketika mana duduk Mesir dulu. Duduk mengaji bab kitab apa dah lupa. Maka diceritakan bumi dan langit ni dia badi debat siapa mulia. Badi berdebat. Bumi ni dia berdebat dengan langit siapa mulia. Muka aku kok. Jadi katanya langit akulah hak mulianya. Kenapa? Kerana penduduk di langit ni semua pok malaikat, orang tak buat maksiat ke Tuhan. Hak penduduk bumi ni berjuruh pun hak maksiat hak Firaun ramai mana. Ni. Tapi bumi ni dia bangga ke langit. Dia kata ni walaupun malaikat ramai, tak ada orang buat maksiat, tak ada semulia makhluk di sisi kamu. Tak pernah menjijak kaki pun semulia makhluk tu di sisi kamu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit ni pun minta dengan Allah Taala. Benda tu benda Allah Taala tetap dah. Cuma nak dijadikan cerita aja. Langit pun minta, ya Allah, mohonlah jemput kekasih kamu tu. Orang panggil ke langit ni. Maka pada waktu tu Allah Taala pun menaikkan Nabi SAW Isra' Mi'raj. Kena ziarah lah ke Madinah tu, dekat sangat dah. Busuk. Tak busuk, busuk. Dan ziarah ke Madinah kemudian daripada selesai mengerjakan ibadat haji, lepas pada kita selesai ke ibadat haji, kita pergilah ke Madinah. Tu di antara hak sunatnya. Jadi dalam kitab ni ya kira dengan hak sunat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun pada menyatakan segala hukum yang haram atas orang yang ihram itu 10 perkara. Ada benda hak haram bagi orang hak ihram ni 10 perkara. Kalau buat gak kena bayar dam lah. Mana? Iaitu 10 perkara tu. Memakai kain yang meliputi badannya. Pakai kain hak meliputi badan mana ni, supaya jubah baju. Tu benda hak kain hak melitupi badan lah. Dia tak boleh. Orang lelaki orang perempuan tu tak apalah. Jadi kalau kata kain sarung, kita sarung masuk, tak boleh. Tapi kalau kain sarung tu dia berjahit. Cuma kita buat cara pakai seperti mana orang pakai untuk seher mandi. Dia tak sarung dalam jahitan kain sarung tu. Dia ambil kain sarung kat, dia lipat begitu saja. Supaya kain, supaya dia buat seher untuk mandi tu lah. Dia tak sarung kain. Maka hak tu tak apa walaupun berjahit. Dia tak seharusnya kita sarung kan hak pakai berjahit tadi. Dan menutup kepala, menutup kepala tak boleh. Atau setengah lagi. Atau setengah. Atau setengah lagi ada, atau setengah lagi yang ada dinamakan menutup. Tetapi setengah hak tertutup, tutup sekali ataupun tutup setengah. Tetapi harus ia seorang berpayung. Payung tu tak apa. Walaupun nampak menutup kepala, tak apa payung.
dan duduk di bawah sekeduk. Tak apa juga bawah sekeduk ke. Dia mungkin dulu, sekarang tak ada dah. Dulu tu jadi unta saat ni ada rumah atas dia. Ada rumah, orang buat rumah. Maksud katanya buat tepat kain. Lepas tu ada tutup datar. Itu panggil sekeduk. Jadi terlindung pada saat ni atas sekeduk saat ni tak apalah. Supaya payung saja. Dan mengantarkan tangannya. Itu tak apa juga. Di atas kepala. Dan menyelam di dalam air. Dia kalau kata bab masalah menutup aurat ketika mana solat, menyelam dalam air ni dia kira menutup. Supaya kita menyelam dari sungai, kita tak pakai baju, kita nak solat dalam tu, boleh ke tak? Boleh, moga dia kira menutup ke warna. Tetapi pada masalah menutup ke kepala, pada masalah ihram ni, dia tak kira ke benda tu sebagai menutup. Atau setengah lagi mana ni, dan menyelam di dalam air, dan haram sesat itu, dan haram pada perempuan menutup mukanya. Demikian juga tak boleh orang puan ni nak tutup muka pakai nikah. Pakai nikah ni masa semaya pun tak boleh. Cuma semaya tu dia dak tahap makruh sajalah kalau kita pakai nikah. Dalam kitab Mughni disebutkan menutup ke muka ni makruh. Tak kiralah orang jantan ke orang perempuan, makruh. Lepas tu kita duk pakai emas sekarang ni, tu hak hukum aridi lah ni, hukum hak orang panggil mu'asarah, terpaksa. Nampak lagu mana? Sebab tu masalah hak terpaksa ni pun disebut juga. Zaman-zaman dulu ada demo duk pakai emas pergi buat haji sebab ada penularan wabak ke apa semua tu. Hak tu tak apalah, dimaafkan kerana terpaksa. Kalau saja-saja ni tak boleh. Jadi kalau orang perempuan ni nak pakai juga nikah, kata guru kami boleh. Dua cara. Yang pertamanya, dia ambil batai kayu. Batai kayu hak panjang tu. Dia tutup situ. Jadi tak kena tutup muka betul lah. Ataupun ambil topi. Tutup. Ambil kain sana ni, letak di topi hujung tu. Jadi tak kena. Hak tak bolehnya supaya pakai nikah sekarang. Tu baru yang tak boleh betul-betulnya. Tetapi dan memakai dua sarung tangannya. Orang perempuan tak boleh memakai dua sarung tangan. Qaffazain. Dua sarung tangan tu qaffazain ni. Sarung tangan sini ni. Dan haram menghilangkan bulu. Nak cabut bulu yang di muka dan kepalanya. Dan haram menghilangkan bulu dan romo. Sama lah tu, bulu romo. Dan kukunya, nak kerak kuku, haram. Dan haram memakai minyak pada rambut kepalanya. Kita ada ihram ni ke? Dan janggutnya. Dan tali tudungnya, nak pakai pada janggut, tali tudung, minyak tak boleh. Dan segala bulu yang di muka tak boleh juga kita nak pakai minyak. Dan kepalanya. Dan haram atas yang ihram itu memakai baung-baungan yang dikosakkan dengan harumnya. Pakai baung-baungan itu tujuan untuk nak bagi harum, tak boleh juga. Dan segala minyak baung-baungan tak boleh juga nak pakai. Banyak benda diteguh. Nama lagi ihram. Niat ihram ni maksud katanya kita mengharapkan benda halal. Benda tak ada apa masalah kita nak pakai tu. Tapi disebabkan kita ihram, maka ia teguh ke. Tu nak bagi menahan ke nafsu kita lah tu. Walaupun benda tu benda kita suka belaka tu. Dan segala minyak baung-baungan. Dan haram pula berburu binatang yang dimakan lagi yang liar. Binatang liar tak boleh. Pada daratannya. Binatang perburuan. Sama ada takmimnya. Nak meratakan lagi masalah. Sama ada binatang itu burung ataupun binatang itu belalang. Tak boleh belaka. Burung kau belalang kau dia panggil binatang perburuan belaka tu. Binatang daratan belaka dia panggil. Dan haram atasnya atas seorang angkat nikah
lagi tiada sah. Yalah belum tahallul lagi. Sudah tahallul sani apa semualah kena menikah pun. Nak lambai Kaabah pun tunggu biar sudah berlaku dulu. Baru lambai Kaabah. Ni kalau tak sudah apa nak akad nikah dah, tu bukan lambai Kaabah dah lah tu. Dan hara atasnya akad nikah. Tak orang panggil lambai maksiat dah tu pada Allah sebab haram. Lagi tiada sah bagi dirinya. Atau bagi muwalinya. Muwali ni maksud katanya orang hak kita buat jadi wali dia lah. Muwali anak kita. Ayah jadi wali bagi anak. Dan jimuk dengan ikhtiarnya haram juga atas pada kata haram lah ni. Dan haram jimuk setubuh orang perempuan. Dengan ikhtiarnya dia sengaja nak setubuh. Kalau tak sengaja tu tak apa. Lagi sengaja. Ikhtiar ni pilih. Pilih dia sengaja. Dan bergurau-gurau dengan syahwat. Istimta'. Tu hak kita ada sebut dah dulu. Dengan keadaan syahwat. Maksudnya ada keinginan. Walaupun isteri kita pun kena tahan lah waktu tu. Atau tiada dengan syahwat. Maksud katanya tak kira. Istimta' tu haram semata. Dengan syahwat kau, tak dengan syahwat kau, tak boleh. Maka adalah sekaliannya itu mewajibkan fidyahnya. Wajib bayar fidyah. Melainkan tak kata wajib fidyah tu akad nikah. Akad nikah tak bayar. Kenapa? Iaitu akad nikah tu tiada sah dan tiada jadi. Dan tiada jadi. Tiada sah dan tiada jadi. Tiada jadi nikah tu. Melainkan akad nikah itu tiada sah dan tiada jadi pernikahan. Fasik hajinya. Haji dia pun rosak. Bukan tiada jadi fasik haji. Tiada jadi pernikahan. Tak sah dan tak jadi pernikahan. Lepas tu haji dia pula jadi rosak, fasik. Dan tiada fidyahnya. Melainkan hak wajib pada fidyahnya jimuk orang yang haji sebelum lagi ia orang tu tahallul awal. Atau tu atau orang yang umrah sebelum lagi ia orang tu bercukur. Maka pada waktu tu jadi fasik hajinya dan umrahnya. Gitu setubuh rosak haji. Maksud katanya bukan masalah kena bayar fidyah. Masalahnya haji pun rosak juga. Lain pada menikah, setubuh bagi orang haji, orang panggil masih lagi dalam tahallul awal. Kalau tahallul sani dah tak apa. Atau orang umrah sebelum daripada dia bercukur. Baik, lagi ia bercukur, sebelum lagi ia orang umrah bercukur. Jadi fasiklah haji dia dan umrahnya. Tetapi ia seorang saat ni tamkin keduanya di dalam fasiknya. Jadi kalau kata dah tak jadi dah haji umrah, kalau gitu balik saja ke? Tak. Tidak gitu. Tetapi ia seorang ni tamamkan. Kena tamamkan keduanya haji umrah tu dalam keadaan fasak. Haji umrah tu rosak dah, tapi tak boleh nak balik terus. Dia kena sempurnakan juga. Orang panggil haji dia umrah dia tu. Disempurnakan itu di dalam keadaan fasak. Dalam keadaan haji umrah tu rosak dah. Maksud kata kena buat hak barulah. Dan wajib ia seorang saat ni tak hak menikah, hak jimuk. Tapi jimuk tu pun dia qaid lah. Sebelum pada tahallul awal, tahallul sani bagi orang haji, dan sebelum daripada bercukur bagi orang umrah. Kerana bercukur itulah tahallul bagi orang umrahnya. Dan wajib ia orang tersebut hak tak wajib bayar dam ni tapi rosak ibadat haji ni, wajib ia qada pada tahun hadapannya dengan bersegera. Wajib bersegera. Tak boleh nak tunggu 2 tahun, 3 tahun, tak boleh. Kena tahun depan tu kena pergi selalu dah. Bagi haji, bagi umrah tu boleh buat selalu dah, hak lain.
Dia serupa ibadat puasa hak rosak. Ibadat puasa hak rosak tidak disebabkan uzur syar'i. Ibadat puasa hak tidak rosak uzur syar'i, kena qada bersegera. Tapi kalau rosak tu kerana uzur syar'i, maksud kata tak jadi puasa tu kerana uzur sebab haid nifas, maka tak wajib bersegera qada. Dan wajib atasnya fidyahnya satu unta. Dia tak kena fidyah supaya ramai-ramai, dia kena fidyah satu unta. Seekor unta. Maka jika tiada dapat, maka seekor lembu. Ni fidyah dia. Kalau orang ramai saat ni, hok cukup, hok cabut bulu apa semua kali selagak, so cukup saja. Kalau banyak, barulah seekor kambing. Dam. Kalau kata selai hari ni, esok pula selai rambut, hak tu tak payah dam. Dia nak banyak dalam waktu yang sama, tempat yang sama, baru kena dam. Ada pun masalah orang hak rosak ibadat haji, jima apa semua tu, hak tu kena bayar dam lebih lagi daripada orang biasa, iaitu kena bayar unta. Maka jika tiada dapat unta, tak ada. Tak ada apanya ada. Kalau tak ada, maka seekor lembu. Maka jika tiada dapat juga, maka 7 ekor kambing. Orang lain dam seekor je, dia kena dam 7 ekor. Maka jika tiada dapat, dikira-kira ke harga unta. Kalau kata kambing tak ada, lembu tak ada, maka dikira-kira ke harga seekor unta tu berapa ribu. Dibelikan makanan, disedekahkan dengan dia dengan makanan tadi. Beli beras, beli gandum ke sana ni. Patut disedekah ke agak berapa ribu unta. Ada 10 ribu kali, ni 8 ribu kau. Maka jika tiada dapat, dikira-kirakan cupuknya daripada yang tersebut itu, ia seorang puasa tiap-tiap cupuk sehari. Ambil dia. Nampak? Tak boleh kita duit pun tak ada. Kalau gitu kira cupuk. Berapa cupuk untuk 8,000 RN ni? Umpamanya. Berapa cupuk? 10,000 cupuk ke? 1,000 cupuk ke? Maka dipuasakan dengan bilangan cupuk tadi. Dah tak boleh nak beri cupuk makan ni, nak sedekah, puasa. Wali jadi. Ni orang yang tak puasa, kita tak puasa, moga bagi wajib. Masya Allah, susah. Dan wajiblah orang yang luput waktu di Arafah sebab tiada sempat ke Arafah pada waktu sampai itu. Flight dia lambat ke guana ni. Maka wajib atasnya ia seorang tahallul dengan ia seorang mengerjakan tawaf dan sa'i dan bercukur. Kemudian wajib ia qada bersegera tahun hadapan. Dengan tu tak ada, dengan duduk belakang. Bersegera tahun hadapan dengan menyembelih seekor kambing pada haji. Nak gitu deh. Tu dia mari lewat, dia niat ihram dah. Dia tak niat ihram tu tak apalah, tak masuk ibadat haji umrah lagi, dia niat dah. Kena buat gitu. Wajib bersegera juga. Susah ni belakang-belakang ni. Dan demikian lagi wajib tahallul orang yang dihasar, yakni yang ditahan jalan masuk ke Mekah. Jadi dia tak boleh nak pergi. Jadi ni hikmah Nabi SAW pada tahun hak sahabat pakat nak masuk belakang juga ni. Ditahan saat ni. Nabi suruh cukur, suruh orang panggil sembelih kambing. Inilah hikmah dia nya. Allah Ta'ala mampu nak buat Nabi SAW masuk terus ke Mekahnya. Mampu Nabi berdoa kat terus dah Allah Ta'ala bagi. Ni hikmah dia nya. Nak ajar ke umat syariatnya, kalau kata kena tahan tak nak masuk, gini. Jadi kalau kita kena tahan tak nak masuk, ni Nabi SAW pernah kena tahan. Susah apanya kekasih Allah Ta'ala. Kita hok jenis tak tahu mana lagi ibadat kita ni gak kena tahan tak masuk ibadat haji umrah tu. Terlebih biasalah nak berlaku. Ditahan jalan masuk ke Mekah, hendaklah tamamkan hajinya atau umrahnya. Wajib ia seorang tahallul dengan niat tahallul. Tu cara dia nak tamam. Nak pergi tawaf, nak pergi sa'i tak boleh, moga tidak duduk di Mekah. Kena tahan awal-awal lagi nak pergi buat. Mungkin swab test apa ni, COVID, waliyadzubillah umpamanya ni. Tu umpama contoh zaman sekarang lah, Allah fitnah zaman sekarang ni. Nak swab test COVID tak boleh nak pergi. Moga orang sihat ya. Boleh perginya.
Hak tu orang panggil kita tengok pada zahir lah. Pada hakikatnya kat kita ni tak diterima bertamu lagi lah. Sedih sebab tu lah. Nabi SAW sekat ni orang panggil kerana ada hikmah kot lain. Tak? Kita ni mungkin ada dosa ke apa lah tu mungkinnya. Kena pandai kot tu. Kena banyak istighfar, minta ampun, bersedih dengan tak boleh nak buat. Bukan bersyukur tak. Wajib ia tahallul dengan niat tahallul dan bercukur. Maka sembelih fidyahnya seekor kambing dan harus ia tahallul dengan syarat pada waktu niatnya. Manakala datang sakit atau habis bekalannya ia seorang hendak tahallul, maka harus ia seorang tahallul dengan bercukur dan menyembelih. Ada juga ibadat haji saat ni tu, masa dia ihram saat ni tu dia niat di atas orang panggil ibadat haji umrah tu dia syaratkan dengan jikalau ada keuzuran, jikalau datang keuzuran dia nak menghalalkan diri dia. Nak menghalal tu maksudnya nak mentahlulkan diri dia. Jadi bila dah dia niat dah ibadat haji saat ni, maka berlakulah mana-mana keuzuran bagi diri dia, maka dia boleh bercukur dan sembelih. Jadi halal lah dia tu. Dan jika disyaratkan manakala hasil uzur ia jadi halal sendirinya dengan tiada berkehendak kepada bercukur kerana bercukur dan fidyahnya. Kali dia buat syarat. Gitulah hak zahirnya. Dan jika disyarat manakala hasil uzurnya seorang halal sendirinya, dia buat syarat begitu masa dia ihram, dengan tiada berkehendak kepada bercukur dan pada fidyah dah lagi. Habis itu qala al-musannif faslun, pada menyatakan dam yang wajib atas orang yang ihram itu jika ia seorang meninggalkan nusuk seperti meninggalkan ihram daripada miqat, dan segala yang wajib bagi haji itu ada 6. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah minggu hadapan ni kita dok cadai khatam dalam ni. Nak insya-Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. اللهم انفعنا ما علمتنا ربنا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك واجعلنا من أولياءك ربنا آتنا في الحسنة وصلى الله على سيدنا والحمد لله. تقبل الله.